الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشرح صدورنا بالقرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل منا دعاءنا ورجاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dimuliakan ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau Rawdatul Ilmi, tuan-tuan para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita sambung surah Ghafir daripada tafsir Nurul Ihsan, ayat yang ke-77 kalau tak silap. Ayat macam mana? Hasfir. Wala'allakum ta'qilun. Muka surat 15. Oh, muka surat 15 no? Wala'allakum ta'qilun. Malam ni ayat huwallazi yuhyi wa yumit. Huwallazi yuhyi wa yumit. Insya-Allah. Sebelum ni inni nuhi tu no. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi yuhyi wa yumit. Ayat 68. Ayat 68 surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ialah Allah itu Tuhan yang menghidup dan memati. Dialah Allah, Tuhan yang menghidup dan memati, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan hambanya, makhluknya. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
maka apabila menghendaki ia akan suatu kerjaan, maka hanya berfirman ia baginya, kun fayakun, jadi olehmu, maka jadi ia. Maka maknanya apabila kehendaki jadi suatu, maka jadi ia. Allah Ta'ala nak melakukan sesuatu, maka jadilah ia, mengiringi ta'alluq iradah, dengan tiada terhenti atas alat, seperti berturut-turutkan dengan fayakun. Mengiringi ta'alluq iradah dengan tiada terhenti atas alat, seperti berturut-turutkan. Berturut-turut kun, bukan kan. Situ berturut-turut kun dengan fayakun. Silap baca jadi kan. Berturut-turut kun fayakun. Maknanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, iradat Allah. Kalau Allah nak menjadikan sesuatu, pasti berlaku. Dan dia kata tidak terhenti atas berturut kun. Lepas kata kun, baru fayakun. Tak. Kalau kita baca ayat tu, kun fayakun, maknanya sebab tu tidak terhenti atas alat. Allah Ta'ala buat sesuatu, bukan macam kita ni pakai alat. Alat sama ada alat dalam bentuk kita pakai tangan kita, ataupun kita menggunakan apa saja peralatan untuk menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala Maha Suci daripada memerlukan kepada sesuatu yang lain, peralatan ataupun alat. Walaupun alat menggunakan perkataan ataupun kun itu sendiri. Nak bagi mudah cerita, Allah Ta'ala nak bagi kita mudah faham, maka Allah Ta'ala kata kun fayakun dalam ayat ini. Maknanya apa saja yang Allah Ta'ala kata jadi, pasti jadi. Tak terhenti kepada berkata kun. Allah Ta'ala nak kata-kata kun dulu baru jadi. Tak. Maknanya itu nak bagi mudah faham. Bukan mesti sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Allah nak kata-kata kun semua. Di sini ayat yang dijelaskan dalam surah Ghafir ini sama dengan ayat dalam kita baca surah Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala nak melakukan sesuatu, Allah Ta'ala kata jadi, pasti. Fayakun, maka jadi. Maksudnya apa saja kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan berlaku. Tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Jadi ayat hak kita baca ini sebenarnya kalau ikut bulan lepas ni berhenti dekat situ. Itu baru cantik berhenti dah. Tapi tak apalah, sebab hari itu kita berhenti awal sikit. Sepatutnya berhenti di situ. Malam ni sambung ayat alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Tiadakah engkau lihat ya Muhammad kepada segala mereka-mereka yang lawan berbantah pada segala ayat Quran itu, betapa berpaling mereka itu daripada iman dengan keasaan dan kekuasaan bagi Allah semata, serta ada dalil yang mewajib akan beriman.
Alam tara, tiadakah engkau lihat, ilal ladzina yujadiluna, kepada segala mereka-mereka yang lawan berbantah. Yujadiluna makna lawan berbantah, bertengkar, berhujah pada segala ayat Quran, ayatillah, ayat Quran Allah. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang kafir ini akan berbantah-bantah, akan lawan balik. Betapa berpaling mereka itu, anna yusrafun, betapa berpaling mereka itu daripada iman, dengan keasaan dan kekuasaan bagi Allah semata-mata, serta ada dalil yang mewajib akan beriman. Maknanya serta ada dalil yang mewajib akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang menunjukkan keasaan dan kekuasaan Allah. Mereka masih lagi tetap menolak, bantah, tak mau pakai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perangai sikap orang-orang kafir. Alladzina kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Bermula segala yang dusta dengan kitab Quran dan dengan barang yang kami suruh dengannya akan segala rasul kami daripada tauhid Allah dan bangkit hari kiamat dengan ruh dan jasad itu, maka lagi ketahui mereka itu akan siksa dusta mereka itu di akhirat dengan neraka, iaitu kafir-kafir Mekah. Orang kafir Mekah ataupun mana-mana kafir, kerana ayat ini walaupun diturunkan di Mekah, tapi walaupun diturunkan di Mekah, tetapi kita tidak pakai hanya untuk orang Mekah, kerana Quran ini al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang kita ambil dalam Quran ini secara umum lafaznya, bukan hanya untuk orang Mekah saja. Kerana Quran ini sepanjang zaman menjadi pengajaran kepada umat manusia. Maka siapa saja yang menolak ayat-ayat Al-Quran, siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran, maka mereka termasuk dalam golongan yang dikhitabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bermula segala yang dusta dengan kitab Quran, tak percaya kepada Al-Quran dengan barang yang kami suruh dengannya, wa bima arsalna bihi rusulana, maknanya hukum hakam yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan oleh Allah akan segala rasul, dengan tauhid. Apa yang dibawa oleh rasul semuanya adalah ajaran tauhid, mentauhidkan Allah dan bangkit hari kiamat dengan ruh dan jasad. Manusia akan dibangkitkan pada hari akhirat esok dengan ruh dan jasad sekali. Bukan ruh saja, tapi dengan jasad sekali. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan orang kafir yang menolak hari kebangkitan, bagi mereka mati habis, tak ada apa dah. Maka lagi ketahui mereka itu akan seksa dusta mereka itu di akhirat dengan neraka, iaitu kafir-kafir Mekah. Fasawfa ya'lamun, maknanya lagi diketahui itu mereka akan mengetahui
Bila? Bila hari akhirat esok duduk depan mata mereka, barulah pada hari itu baru nak beriman. Fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu bila? Apabila berlakunya kebangkitan semula, dibangkitkan, ditiupkan sangkakala yang pertama, habis rosak musnah alam ini, ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan semula daripada kubur. Pada masa itulah baru sawfa ya'lamun, mereka akan tahu apa yang mereka tolak atas dunia ni. Masa tu baru mereka nak tahu. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil, ketika belenggu pada segala leher mereka itu dan rantai-rantai pada segala kaki mereka itu. Apabila dibangkitkan orang-orang kafir daripada kubur di padang mahsyar, idzil aghlalu, aghlal ni belenggu yang diikat di leher mereka, wassalasil, rantai yang diikat di kaki mereka. Itu dia. Bila dibangkitkan daripada alam kubur, dibawa ke mahsyar, pada masa itu baru mereka tahu bagaimana keadaan mereka yang kufurkan Allah Ta'ala, diikat tengkok dan kaki mereka dengan rantai-rantai besi. Yushabuna fil jahimi thumma fin nari yusjarun, ditarik mereka itu dengan rantai belenggu itu pada dalam air sangat hangat neraka Jahannam. Ditarik, diikat di tengkok, di kaki, ditarik dalam neraka Jahannam, dalam air sangat hangat neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam ada air yang sangat panas dan ditarik masuk dalam air panas itu. Kemudian pada dalam api itu dihela mereka itu. Lepas itu thumma finnar, kemudian pada dalam api dihela, maknanya dilayuk dalam api. Maknanya itu keadaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bagaimana balasan kepada orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak mau terima dalil-dalil yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir ini akan menerima balasan yang dahsyat. Atas dunia ni, orang yang salah bila dibawa masuk dalam penjara, digari tangan dia. Gari tangan. No? Itu pun malu habis dah. Tutup muka dah. Kalau dibawa ke mahkamah pun tutup muka, tak mau bagi tengok, malu. Gari pun habis dah. Ini bukan dekat gari. Dibuh rantai di tengkok, di kaki, ditarik, diheret masuk dalam neraka melalui air panas, lepas tu dilayuk dengan api. Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah, kemudian dikata bagi mereka itu, dikata siksaan dalam macam-macam bentuk. Ini disiksa dengan apa? Dengan kata-kata. Thumma qila lahum, kemudian dikata bagi mereka itu. Siapa kata? Para malaikat yang menjadi penunggu neraka, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyeksa orang yang dalam neraka ni. Ketua dia Malik, ketua penunggu neraka ni Malik, yang tak pernah senyum. Ketika Nabi SAW Isra' Mi'raj, ditunjukkan Nabi berjumpa dengan Malik ni, penjaga neraka. Jibril tanya, ya Rasulullah,
tahukah tuan siapa dia hak kita jumpa tadi, hak tak pernah senyum? Nabi kata, ya, siapakah dia ya Jibril? Jibril kata, itulah Malik. Sejak dia dicipta oleh Allah, dia tak pernah senyum. Dengan Nabi SAW, orang yang paling mulia, yang paling baik, dia tak senyum. Dengan kita dia nak senyum. Dengan Nabi dia tak senyum. Allah Ta'ala buat macam tu. Maknanya Allah Ta'ala ni syadidul iqab. Kalau Allah nak seksa habis, tak ada siapa yang boleh ting Allah Ta'ala. Kemudian dikata bagi mereka itu, mana asnam-asnam yang ada kamu sembah, perbuat syirik ataupun perbuat syarik. Kalau syirik, perbuatan syirik. Syarik, orang yang disyirikkan dengan Allah Ta'ala daripada lain Allah, sembah serta Allah itu. Itu dia. Aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Malaikat yang menunggu neraka ni seksa lagi. Ni seksa dengan kata-kata. Kalau kita masuk penjara atas dunia pun, kalau lah warden penjara tu dia kata, hang ni buat apa ni? Hang ni buat apa ni? Yang sampai macam ni kena masuk penjara ni. Tanya teratur pun jadi tak? Mana anak hang, mana bini hang? Hang kena tinggal lah. Sakit hati, menyakitkan hati, bukan dekat seksa tubuh badan, tapi menyakitkan hati lagi. Itu seksa, bentuk seksa yang kedua. Malaikat tanya, aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah. Di manakah berhala-berhala yang kamu syirikkan dengan Allah Ta'ala, yang kamu sembah atas dunia dulu? Qalu, kata mereka itu, kafir-kafir itu, dallu anna, ghaib mereka itu, asnam, daripada kami, tiada kami lihat akan dia. Tak ada dah. Dallu anna, tak ada sini. Ghaib daripada kami, kami sembah dulu, tak ada dah. Bal lam takun nad'u min qablu syai'a, tetapi tiada ada kami sembah daripada dahulu itu suatu. Ikut mereka itu akan sembahnya asnam. Maka di bawah hadir asnam di hadapan mereka itu, maka firmannya, kamu hai kafir-kafir dan yang kamu sembah daripada lain Allah itu, nyala neraka jahanam. Ini dia punya tafsir dia. Ayat dia sampai mana? Maksud ayat, tetapi tiada ada kami sembah. Bal, tetapi. Lam nakun nad'u, tiada ada kami sembah. Min qablu syai'a, daripada dahulu itu suatu. Dekat tu. Itu dia punya huraian dia. Ikut mereka itu akan sembahnya asnam. Maknanya dia tak mengaku. Orang kafir ni tak mengaku, nak murung lagi. Lam nakun nad'u min qablu syai'a. Dallu anna, dia kata tak ada dah, tak ada. Dallu anna, asnam berhala yang kami sembah dulu tak ada. Tak ada pun. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'a, bahkan kami tak pernah sembah siapa pun atas dunia dulu. Tak mengaku. Maka di bawah hadir asnam hadapan mereka itu, malaikat pun bawa mai berhala yang disembah atas dunia depan dia pak. Maka firmannya, kamu hai kafir-kafir dan yang kamu sembah daripada lain Allah itu, nyala neraka jahanam. Makna nyala sini dia jadi kayu neraka jahanam. Dibawa mai berhala yang disembah atas dunia, maka Allah Ta'ala kata, jadi wahai orang kafir dan juga
berhala-berhala yang kamu sembah dulu jadi kayu api neraka. Macam mana kita baca dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah apa nama? In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah oleh kamu akan neraka yang mana an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu berhala yang disembah itu menjadi waquduhanna, dia akan jadi kayu api neraka. Kayu api neraka, berhala yang disembah itu. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu tak boleh lari. Orang-orang kafir yang menyembah selain daripada Allah Taala tak akan boleh berbohong di akhirat esok. Atas dunia boleh bohong ke, di akhirat tak boleh. Walaupun mereka cuba nak tak mengaku, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bawa mai segala berhala yang disembah atas dunia, dan Allah Taala kata semuanya jadi kayu api neraka. Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Seperti yang demikian itulah menyesat Allah akan segala kafir-kafir. Arti seperti menyesat segala orang yang dusta Rasul itu. Maknanya orang yang tak mengaku, tak mau beriman dengan Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, bagaimana, macam mana dia buat lagu tu atas dunia, macam itulah Allah Ta'ala akan buat dia di akhirat. Atas dunia ni tolak Rasul, tak mau beriman, tak mau pakai hukum hakam yang Rasul bawa, maka di akhirat esok Allah Ta'ala pun akan buat macam mana mereka tolak, macam itulah mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disesatkan oleh Allah. Maknanya mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka cuba berbohong, mereka cuba mengelak daripada dikenakan siksaan, mereka takkan boleh buat. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Bermula demikian itu kamu azab itu dengan sebab barang yang ada kamu suka pada bumi dengan yang tiada sebenar patut disuka, dan dengan barang yang ada kamu meluas dan banyak pada kesukaan, yakni suka dengan syirik Allah dan dengan ingkar bangkit hari kiamat, maka kesukaan yang semacam ini mewajib azab. Zalikum, bermula yang demikian itu kamu azab itu, maknanya kamu kena azab neraka tu pasal apa? Allah bagi Allah Ta'ala bagi jawapan sini. Bermula demikian itu kamu azab itu, maknanya kamu dikenakan azab neraka itu dengan sebab apa? Bima kuntum tafrahun, dengan sebab barang yang ada kamu suka, dengan sebab kamu suka fil ardi, dalam buka bumi, bighairil haqqi, dengan yang tiada sebenar. Atas dunia ni boleh seronok, boleh suka, tapi seronok hak betul, seronok dengan cara betul. Jangan seronok macam orang kafir. Ni seronok cara orang kafir, seronok bighairil haqqi, dengan cara yang tak benar, yang patut disuka. Dan dengan barang yang ada kamu meluas, wa bima kuntum tamrahun, dengan barang yang ada kamu meluas dan banyak pada kesukaan, seronok, seronok yang tidak terhingga, yakni suka dengan syirik Allah. Suka apa? Suka dengan syirik, mensyirikkan Allah Ta'ala,
dengan mengambil selain daripada Allah untuk menjadi Tuhan, mengabdikan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengambil hukum hakam, hukum yang lain daripada hukum hakam Allah taala. Seronok ambil hukum orang putih, tak mau ambil hukum Islam. Seronok. Tak mau mengaku hukum Islam ni hak-hak kita. Suka ambil hak orang putih lagi. Ada orang Islam yang dia lebih suka, lebih yakin dengan hukum hakam yang dicipta oleh orang kafir. Hari ini berapa ayat-ayat Quran yang kita amalkan, yang kita duk baca hari-hari ni, berapa ayat yang kita ikut, yang kita ambil jadi hukum hakam. Ini di antara punca syirik yang dilakukan oleh manusia hari ini, yang menolak hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bentuk meletakkan hukum hakam itu sebagai undang-undang jinayah, hukum jinayah Islam yang pada hari ini masih tak boleh nak dilaksanakan. Maka tanggungjawab orang Islam kena suka, kena sokong, kena perjuangkan hukum hakam Islam ini. Nama saja orang Islam, tak kira dia tu orang mana, parti apa, wajib sokong. No? Tak usah kira parti lah, kira orang Islam, wajib sokong. Maka kalaulah orang Islam semua bersatu untuk memartabatkan hukum hakam Islam ini, insya-Allah boleh buat. Tapi ada yang sokong, ada yang tak mau, tak boleh buat. Nak jawab depan Allah Ta'ala macam mana kalau tak sokong? Kalau kita tak usaha untuk memastikan hukum hakam Allah ini dapat dilaksanakan. No? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita ni mudah jawab depan Allah Ta'ala esok, dan tak jadi orang yang macam ni, yang Allah Ta'ala bagi sebab apa mereka itu diseksa di dalam neraka. Bima kuntum tafrahuna fil ardi, kerana kamu gembira seronok di atas muka bumi Allah ini tanpa sebenar. Makna seronok dengan cara yang tak betul, iaitulah dengan cara mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kuntum tamrahun, dan dengan cara yang ada, dia kata dengan barang yang ada kamu meluas dan banyak pada kesukaan. Maknanya suka sungguh, yakni suka dengan syirik Allah Ta'ala, dan dengan engkar bangkit hari kiamat. Engkar bangkit hari kiamat, tak percaya kepada hari kiamat. Maka kesukaan yang semacam ini mewajib azab. Mewajib azab. Kita tengok apa nama perkataan tamrahun tadi, no? Tamrahun. Tengok sini. Wa bima kuntum tamrahun, ay dzalikumul azab wal idlalu bisababi ma kuntum tuzhiruna fid dunya minal farahi bima'asillah. Dalam tafsir Al-Munir kata, dzalikum, kamu diazab, dzalikumul azab wal idlal, bisababi, dengan sebab kamu menzahirkan atas dunia ni kegembiraan kamu, bima'asillah, dengan melakukan maksiat kepada Allah, wasurur, dan gembira, bimukhalafati rusulihi wa kutubihi, gembira dengan kamu beramal dengan perkara yang bercanggah dengan Rasul dan kitab. Wa bisababi ma kuntum tubtirun wa ta'shiruna, dan kamu gembira
dengan kamu dikenakan azab itu dengan sebab kamu melakukan perkara yang jazaa'ul marah bi ghairil haqqi, gembira yang tidak terhingga tanpa kebenaran, wa huwa syirku wa ibadatil awthan, iaitulah syirik dan menyembah berhala. Jadi berhala yang disembah itu dalam berbagai bentuk, sama ada bentuk ketui batu, patung, ataupun dalam bentuk ajaran-ajaran undang-undang yang lain daripada undang-undang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku hak tu yang lebih baik daripada hukum hakam Allah, kita bimbang dia menjadi perkara yang merosakkan akidah. Jadi al-farahu wal marahu, dua kegembiraan, dua bentuk, al-farah dengan al-marah. Farah gembira, marah ni kira loncat lah, loncat. Bahasa kita nak bagi mudah, yamrah kalau bahasa Arab ni seronok sampai loncat. Tu seronok sungguh. Kalau lah buat benda yang bercanggah dengan Islam ni, dia seronok. Dia panggil seronok sampai melompat-lompat, seronok sungguh. Tapi kalau sebut hukum Islam, dia masam muka dia, dia tak suka. Ini semua akan terima balasan di akhirat esok. Jadi tuan-tuan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ramai orang-orang yang menunjukkan penentangan mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Golongan liberal, golongan liberal yang dengan terang-terang mereka ni masih lagi boleh bercakap, masih lagi boleh bercakap benda yang bercanggah dengan akidah Islam, walaupun namanya nama Islam, masih lagi cakap benda yang bercanggah dengan Islam, yang orang-orang macam ni mendapat sokongan daripada orang-orang kafir. Orang Islam kena kembali balik kepada Quran dan Sunnah, akidah Islam yang akan menjadikan orang Islam ni kuat. Jangan kita ikut orang yang bukan Islam, yang mencari jalan untuk merosakkan akidah orang Islam. Serangan daripada orang-orang yang berfikiran liberal, orang-orang yang masih lagi bercakap perkara yang menunjukkan dia tak suka kepada hukum hakam Islam. Kita kena jelaskan kepada masyarakat, kita kena kembali kepada akidah Islam. Sisa Islam dan sebagainya ni nama aja Islam, tapi apa yang mereka cakap lari daripada apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkara yang seperti ini tidak akan berlaku lagi, dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam jaga akidah kita. Jangan tunjuk seronok dengan yang bercanggah dengan hukum hakam Islam. Kalau kita tunjuk seronok, maka kita bimbang jawapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kena kat kita. Sebab itu Allah Taala terus kata udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Nak habis ayat ni. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuk oleh kamu hai kafir-kafir akan segala pintu-pintu neraka jahanam, hal kekal kamu padanya. Ini habis dah. Tadi Allah Taala suruh malaikat dialog dengan
orang kafir. Habis cerita bila Allah Ta'ala kata udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kamu ke dalam neraka jahanam. Abwaab, pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Fabi samathwal mutakabbirin, maka sejahat-jahat tempat kembali segala orang yang takbur itu neraka jahanam. Allah Ta'ala sebut mutakabbirin. Punca masuk neraka ni takbur. Kalau buat maksiat, bertobat, selamat. Tapi punca dalam ayat Quran, kata Doktor Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, dia kata dalam satu, saya tengok satu YouTube dia, video dia kata, aku buka Quran daripada ayat pertama sampai ayat terakhir, tidak ada satu pun yang Allah menjanjikan masuk neraka kepada orang yang melakukan maksiat. Tak ada. Allah Ta'ala janji cerita buat maksiat masuk neraka. Yang dijanjikan dengan neraka. Sebab Allah Ta'ala suruh bertobat di hujungnya. Cerita orang buat dosa, Allah kata innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang, suruh tobat. Tapi punca masuk neraka kata dia ialah takbur, sombong. Janji-janji Allah dalam neraka, orang yang buat maksiat sombong. Kalau buat maksiat dia bertobat, dia akan selamat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Jadi ayat ni fabi samathwal mutakabbirin, maka sejahat-jahat tempat kembali bagi orang yang takbur itu neraka jahanam. Jadi perbuatan takbur, sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi punca manusia akan masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam golongan yang takbur, yang tahu kata salah duk situ juga, tahu kata benar tak mau terima. Itu takbur. Takbur ni ihanatun nas wa qamtul haqqi, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu makna takbur. Al-kibriya uridai, kata Allah, takbur itu pakaian aku. Siapa yang cabut kat dia boh, letak pakaian dia kat diri, pakaian Allah kat diri dia, Allah kata aku masukkan dia dalam neraka. Makna janji-janji Allah ni kepada orang yang takbur. Kita ni dosa banyak tuan-tuan, tapi jangan takbur. Kita ni banyak dosa, maknanya orang tak takbur, dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia dengar kebenaran, dia akan terima. Terima kebenaran tu adalah benda yang besar. Terima dulu, jangan lawan. Terima dulu, jangan lawan. Bak nak buat tak apalah. Bak nak buat tu kita kata Allah tak laratlah, letihlah, aku ni mengaku dosa. Kita ni banyak dosa, mengaku berdosa dengan Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Ta'ala. Jangan angku sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi samathwal mutakabbirin. Neraka jahanam itu tempat yang paling jahat, yang paling buruk bagi orang yang takbur. Insya-Allah kita berhenti situ, masa pun dah terlajak dah. Kita cari tempat berhenti tak jumpa, situ tempat berhenti yang paling baik. Bulan depan fasbir inna wa'dallahi haqqun. Jadi tadi saya sangka mula situ, rupanya kita terlajak. Maknanya awal lagi no. Insya-Allah bulan depan fasbir inna wa'dallahi haqqun. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.